Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC digesa buat keputusan tegas bagi menghentikan segera keganasan Israel terhadap Palestin yang jelas melanggar perundangan antarabangsa, iaitu gesaan deklarasi Riyadh, resolusi sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Liga Arab berkaitan konflik Israel-Palestin. Jika UNSC gagal laksana gesaan, ia sama seperti bersekongkol membenarkan Zionis terus melakukan pencerobohan kejamnya, sekaligus mengorbankan lebih ramai individu termasuk kanak-kanak, warga emas dan wanita. Akhirnya keseluruhan bumi Gaza akan hancur. Justeru semua negara pengeksport senjata ke Israel harus berhenti berbuat demikian. Kenyataan akhir itu turut mendesak UNSC segera luluskan resolusi mengecam pengeboman biadab tentera Israel terhadap hospital di Semenanjung Gaza. Pada masa sama mengutuk Zionis kerana menyekat bantuan dan bekalan asas diterima penduduk kawasan berkenaan. Pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa pula digesa selesaikan siasatan jenayah perang dan kemanusiaan yang dilakukan Israel. Sekretariat Agung OIC akan terus dapatkan perkembangan terkini mengenainya bagi mendokumentasi jenayah yang dilakukan Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Sidang kemuncak tergempar ini berlangsung semalam di Pusat Persidangan Antarabangsa Raja Abdul Aziz. Dalam pada itu, Malaysia diiktiraf OIC dan Liga Arab sebagai negara penting yang aktif dan tegas memperjuang isu berkaitan umat Islam sejagat, paling utama berkaitan pembelaan terhadap rakyat Palestin. Dalam sesi pre-council di kalangan menteri-menteri luar, Malaysia dipilih daripada salah satu negara 10 negara yang dipilih untuk diadakan perbincangan awal sebelum mesyuarat menteri-menteri luar secara keseluruhannya. Ini bermakna posisi Malaysia itu diiktiraf oleh negara-negara OIC ini, dan itu juga menunjukkan bahawa peranan Malaysia sangat penting. Sidang kemuncak tergempar OIC dan Liga Arab ini turut menyerlahkan komitmen Perdana Menteri untuk jadi penghubung kepada pemimpin negara-negara Islam. Ini dizahirkan menerusi pertemuan bilateral di luar sidang yang dilakukan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Iran dan Perdana Menteri Pakistan. Penyatuan penting bagi mendepani apa jua permasalahan dan ancaman dihadapi Islam serta umatnya. Perdana Menteri akan mengetuai delegasi Malaysia pada mesyuarat pemimpin ekonomi APEC AELM ke-30 dari 14 hingga 17 November. Kehadiran beliau akan menyumbang ke arah usaha menangani isu-isu yang kritikal di peringkat serantau, terutamanya di Asia Pasifik. Perdana Menteri diiringi menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Pegawai Kanan Kerajaan. AELM mengangkat tema mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan turut mengetuai delegasi Malaysia pada dialog tidak rasmi pemimpin ekonomi APEC bersama pemimpin Colombia, Fiji dan India, dialog Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABAC dengan pemimpin ekonomi APEC dan pemukiman pemimpin ekonomi APEC. Tengku Datuk Seri Zafrul juga akan mengiringi Perdana Menteri ke mesyuarat pemimpin rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik IPEF kedua yang dianjurkan di luar AELM pada 16 November. Baiklah, perkembangan banjir. Tiada lagi mangsa banjir ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Selangor dan jumlah mangsa banjir di Perak berkurang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Selangor memaklumkan 4 PPS terakhir di negeri itu telah ditutup.
PPS berkenaan ialah Dewan Orang Ramai Jenderam Hilir, Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkel dan Dewan Orang Ramai Dengkel di daerah Sepang serta Dewan Orang Ramai Kampung Bukit Canggang di Kuala Langat. Di Perak, jumlah mangsa banjir semakin berkurangan dengan 349 penduduk daripada 103 keluarga berbanding 423 penduduk daripada 127 keluarga pagi semalam yang masih ditempatkan di 5 PPS di Hilir Perak dan Krian. Sementara itu, di Johor, 10 individu daripada 2 keluarga di Kampung Sentosa Damai, Pasir Gudang berdepan detik cemas selepas kediaman mereka dinaiki air 7.15 malam tadi. Ia susulan hujan lebat selama 2 jam yang mengakibatkan kawasan itu dilanda banjir kilat. Timbalan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, penolong penguasa bomba Sarhan Akmal Muhammad berkata semua penduduk terjejas ditempatkan PPS Surau Al-Mujazil. Bagaimanapun, banjir dilapor telah surut namun pemantauan terus dilakukan menghadapi sebarang kemungkinan. 2 kapal layar rosak akibat diseret sebuah bot barter trade di jeti Royal Selangor Yacht Club, Pelabuhan Klang kira-kira 7 pagi semalam. Timbalan Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor, Komander Maritim Syarin Liza Ghazali berkata, bot Benteng 02 yang sedang melakukan rondaan rutin bergegas ke tempat kejadian selepas mendapat maklumat. Bot dari Indonesia bersama 15 kru warga Indonesia itu telah mengalami kerosakan enjin secara tiba-tiba apabila keluar dari jeti asal niaga. Akibat masalah berkenaan, bot hilang kawalan lalu merempuh jeti Royal Selangor Yacht Club dan 2 kapal layar berkenaan. Kejadian tidak melibatkan sebarang kecederaan atau kehilangan nyawa. Kajian dengan meneliti pelbagai aspek berhubung cadangan menaikkan harga siling beras putih tempatan akan dilaksanakan. Ia melibatkan Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi bagi memastikan semua pihak mendapat manfaat daripada keputusan yang dibuat. Itu sedang dibincang sebab ini Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi kena bincanglah sebab harga sekarang ni harga tahun 2008. Harga 2008, jadi ada pihak yang mengatakan perlu dikaji semula. Tengoklah kalau berlaku utama sekali macam mana kalau berlaku bebanan kepada satu, dia kena ada satunya penanam padi, kita kena bertimbang. Pemborong, pengilang dan pengguna kita lah. Beliau berharap situasi menang-menang dapat dicapai berhubung cadangan tersebut. Gangguan bekalan gula di barat Sabah dan beberapa kawasan di negara ini antara lain disebabkan harga gula mentah di pasaran antarabangsa yang tinggi. Kenaikan sebanyak 52% itu meningkatkan kos pengeluaran kepada pengilang tempatan, namun pada masa sama harga gula dikawal oleh kerajaan. Sebenarnya antara pendekatan yang kita bawa sejak awal tahun ini adalah untuk kita membuka AP import. Ya, untuk pengetahuan semua, AP import yang kita telah buka sejak awal tahun ini kepada 43 syarikat. Permit tersebut melibatkan 557,000 metrik tan gula bagi menstabilkan bekalan, namun hanya 22,537 tan metrik atau 4.05% sahaja dibawa masuk setakat Khamis lepas. Beliau juga menolak dakwaan bekalan dimonopoli pihak tertentu sehingga menyebabkan berlakunya gangguan berkenaan. Baiklah saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.